Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua murid tahun 5 C. Okay, hari ini terdapat dua latihan dalam modul tu, iaitu yang pertama latihan tata bahasa, iaitu kata kerja aktif, transitif dan tak transitif. Kita dah belajar benda tu, cuma kita buat latihan je. Okay, benda tu senang. Okay, perlu tengok objek ataupun pelengkap yang sesuai dengan kata kerja yang diberikan lah. Okay, kamu masukkan je. Okay, cuma hari ni cikgu nak memberi penerangan penekanan mengenai karangan ulasan, iaitu aktiviti latihan yang kedua untuk modul pada hari ini. Okay, baik. Boleh tengok slide yang cikgu sediakan ni. Okay, jadi soalan dia, okay, kita hendaklah memastikan tempat tinggal kita selamat. Perkara yang tidak diingini boleh berlaku jika kita tidak berhati-hati dalam menjaga keselamatan ketika di rumah. Tulis ulasan tentang cara-cara menjaga keselamatan diri ketika di rumah berdasarkan gambar dan maklumat yang diberi dalam bentuk perenggan. Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan. Okey, baik. Jadi, dia dah beri gambar, okey. Dah ada isi tersurat, okey. Dah tulis dah semua. Jadi, soalan ni sangat boleh dikatakan senang, okey. Sebab kamu tak perlu fikir cara nak menulis isi tersurat tu, sebab dia dah tulis kat situ. Biasanya gambar ni atau poster yang diberikan hanya menunjukkan gambar saja, okey, image saja, tidak ada ayat ataupun frasa yang diberikan. Jadi ini memudahkan tugasan kita lah. Okey, baik. Okay, seperti biasa, ulasan ni kita akan buat menggunakan jadual ulasan. Okey, cikgu tak lampirkan sekali jadual ulasan sebab kamu boleh rujuk dalam buku karangan yang kita telah buat sebelum ni. Okey, kita cuma rujuk saja jadual tu untuk sebagai panduan lah. Okey, jadi tak perlulah nak tulis dalam jadual dalam bentuk jadual macam ni. Okey, ini sebagai panduan saja. Okey, jadi dalam jadual ulasan ni, perkara pertama yang perlu kita buat dalam kotak atas tu ialah pendahuluan. Okey, macam mana nak cari pendahuluan dia? Okey, kita tengok soalan tadi. Okey, arahan yang diberikan tadi. Okey, kita tengok. Okey, baik. Apa yang dia minta kita ulaskan? Okey, cuba tengok arahan dia. Tulis ulasan tentang cara-cara menjaga keselamatan diri. Okey, ini yang tengok bergaris tu. Okey, itu yang kita diminta ulas. Okey, cara-cara menjaga keselamatan diri ketika di rumah. Okey, sekarang ni kita nak tahu poster ataupun gambar. Okey, tengok apa yang diberitahu di dalam arahan. Okey, gambar ke, poster ke, banting ke. Okey, kita tak tahu, tapi kita tengok daripada arahan dia. Okey, gambar. Okey, jadi macam mana nak cara tulis pendahuluan, cikgu selalu ajar kan. Okey, kalau gambar, okey, gambar ini menunjukkan cara-cara menjaga keselamatan diri ketika di rumah. Kalau poster menunjukkan cara-cara menjaga keselamatan diri ketika di rumah. Okey, dan sebagainya lah. Okey, tapi ini gambar. Okey, kita tengok. Okey, gambar menunjukkan cara-cara menjaga keselamatan diri ketika di rumah. Okey, ada soalan, dia dah berikan dah arahan sebegini. Okey, cuma perlu salin je. Cuma soalan kali ni berbeza. Dia tak direct terus, dia tak secara terus. Okey, kalau tak kita boleh ambil dan salin balik sebagai pendahuluan. Tapi kali ni tak berbeza. Okey, jadi kita kena buat ayat sendirilah. Okey, gambar menunjukkan cara-cara menjaga keselamatan diri ketika di rumah. Okey, senang saja, simple saja kan. Okey. Okey, apa yang kita nak cari yang seterusnya ialah isi tersurat yang pertama. Okey, balik kepada soalan tadi. Okey, isi tersurat yang pertama. Hubungi pihak polis jika terlihat sesuatu yang mencurigakan. Dia dah bagi dah, sangat senang. Okey, sangat mudah. Okey, masukkan balik dalam kotak ulasan tu. Okey, jadi ayat dia,
Antaranya, kita mestilah hubungi pihak polis jika terlihat sesuatu mencurigakan. Okey. Cari isi tersirat pula. Kenapa kena hubungi pihak polis jika terlihat sesuatu mencurigakan? Ini kita kena guna akal fikiran kita lah. Okey. Kena fikir. Kenapa pihak polis? Supaya apa? Okey. Mereka dapat menyiasat apa yang sedang berlaku. Okey. Terpulang kepada kamu. Ataupun supaya kerana pihak polis mempunyai pengalaman mengendalikan kes-kes sebegini. Okay. Terpulang kepada kamu. Isi tersurat ni bebas asalkan rasional dan bertepatan dengan isi tersurat. Okay. Jangan lupa kata hubung supaya. Okay. Jadi bila kita nak buat ayat nanti, kita gabungkan antara jadual ni. Antaranya, kita mestilah hubungi pihak polis jika terlihat sesuatu mencurigakan supaya mereka dapat menyiasat apa yang sedang berlaku. Macam itulah kita nak buat ulasan. Okey, kita akan gabungkan nanti supaya dijadikan satu perenggan. Okey. Apa yang kita nak cari pula lepas tu? Okey, isi tersurat. Isi tersurat yang kedua pula. Okey, mana isi tersurat kedua? Okey, kunci pintu rumah jika meninggalkan rumah. Okey. Ini cikgu punya cara lah. Cikgu ambil dari atas sampai ke bawah untuk isi tersurat. Tetapi kamu boleh ambil secara rawak. Kamu nak ambil, pastikan switch elektrik ditutup dulu pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Boleh buat cara kamu sendiri. Tak ada masalah. Okay. Jadi, tulis je balik. Selain itu, kita haruslah kunci pintu rumah jika meninggalkan rumah. Okay. Cari isi tersirat pula. Kenapa kena kunci pintu rumah? Ini sangat senang. Kenapa kena kunci pintu rumah? Supaya tidak dimasuki pencuri, supaya tidak diceroboh, supaya harta benda kita sentiasa terjaga dan sebagainya. Okay, tetapi isi tersirat yang cikgu tulis kat sini, tidak dimasuki penceroboh atau pencuri. Senang je. Okay, isi tersirat ni kita fikir kenapa kita buat benda tu. Okay. Kenapa kita panggil? Mesti ada sebab dan alasan tertentu. Apa yang kita buat mesti ada alasan. Okay? Mesti ada sebab dia. Itulah isi tersirat yang tidak ada di dalam soalan tu. Okay, itu isi tersirat lah. Okay, jangan lupa kata hubung dia agar. Okay, tadi dah guna supaya. Ni guna agar. Okay? Selain itu, kita haruslah kunci pintu rumah jika meninggalkan rumah agar tidak dimasuki penceroboh atau pencuri. Itulah cara kita nak tulis ulasan. Okay? Jadi jadual ni untuk memudahkan kita je, supaya kita dapat bezakan isi tersurat, isi tersirat. Okay, lepas tu kita akan gabungkan semua sekali jadi satu perenggan. Okay? Okay. Seterusnya kita cari isi tersurat. Isi tersurat yang ketiga. Mana isi tersurat ketiga? Okay, pastikan switch elektrik telah ditutup sebelum meninggalkan rumah. Okay, jadi tulis balik. Alamak. Okey. Dia tertindih kat situ. Okey, seterusnya kita perlulah pastikan switch elektrik ditutup sebelum meninggalkan rumah. Okey, mesti kena tutup sebelum meninggalkan rumah. Okey, perlukah kita tulis isi tersirat pula selepas tu? Okey, tak perlu. Elakkan tulis isi tersirat isi tersirat lebih daripada 2. Sebab kita kalau boleh tak nak lebih daripada 80 patah perkataan. Okey, arahan dia minta tulis ulasan kamu 60 hingga 80 perkataan. Jadi untuk elak daripada berlebihan 80 perkataan, cuma tulis 2 saja isi tersirat. Okey. Bila masuk isi tersurat yang ketiga, tak perlu dah tulis isi tersirat. Sebab kita nak elak berlebihan patah perkataan. Bila dah lebih patah perkataan, rugi kita. Maka tidak dikira dah selepas tu. Rugilah. Okey. Okay, cari isi tersirat yang keempat. Isi tersirat yang keempat, okay, jangan benarkan orang yang tidak dikenali masuk ke dalam rumah. Okay. Jadi kita tulis lah. Okay, di samping itu, kita hendaklah tidak membenarkan orang asing masuk ke dalam rumah. Okay, berbeza kan? Okay, berbanding dengan ayat yang diberikan dalam gambar yang dalam soalan tu. Okay, cikgu ubah sedikit ayat dia. Okay, kita hendaklah jangan membenarkan.
Okay, jangan membenarkan tu macam cikgu rasa bunyi tak berapa nak sedap sangat. Okay, boleh tapi tak berapa kena lah. Okay, jadi kita kena tukar kepada kata nafi tu. Okay, tidak. Jangan tu macam kata arhan. Okay, tidak tu nafikan. Okay, okay, jadi tukar. Kita hendaklah tidak membenarkan orang asing. Orang yang tidak dikenali tu tukar kepada orang asing. Boleh. Asalkan sama maksud. Okay, sama maksud dan bersesuaian dengan isi tersurat yang diberikan tu. Tak ada masalah. Kamu nak olah balik ayat tu jadi ayat yang baru asalkan tidak berubah maksud. Okay, orang asing tu orang yang kita tidak kenali lah. Okay, dah boleh jimat dah perkataan kat situ, patah perkataan kat situ. Okay, asing masuk ke dalam rumah. Okay, dah notah. Tak perlu dah isi tersirat. Okay, cikgu nak bagi tahu sekali lagi. Okay, buat 4 saja isi tersurat. Dalam soalan hari ni dia bagi isi tersurat 4 je. Okey, cukup-cukup lah. Okey, tapi kalau kamu jumpa soalan yang mungkin dia akan bagi 8 isi tersurat, 5 ataupun 6, cuma pilih 4 saja. Okey, jangan lebih. 4 saja. 4 isi tersurat, 2 isi tersirat. Dah cukup dah. Okey, akhir sekali. Di samping itu ataupun akhir sekali, kamu boleh pilih lah mana satu yang kamu nak. Kalau nak guna akhir sekali pun boleh, nak guna di samping itu pun boleh. Okey, tak ada masalah. Okey, sebab kita cuma guna 4 kotak sahaja. Okey, akhir sekali tu boleh padam, tak ada masalah. Okey, okey, dan kita kena cari penutup pula. Okey, kesimpulannya. Okey, jadi kesimpulannya kita ambil balik ayat dekat atas tu. Okey, kesimpulannya kita perlulah menjaga keselamatan diri ketika di rumah. Ambil balik pendahuluan dia tu. Kenapa kita perlu kena jaga keselamatan diri di rumah? Okay, kalau soalan dia, kita menunjukkan cara-cara belajar secara berkumpulan, kita perlulah belajar secara berkumpulan kerana berikan alasan. Okay, kesimpulannya ambil balik pendahuluan tu. Kenapa kita perlu buat perkara yang diminta diulas lah. Okay, kalau kali ni cara-cara menjaga keselamatan diri, kenapa kita perlu menjaga keselamatan diri? Kalau dia cakap gambar menunjukkan cara-cara belajar secara berkumpulan, kenapa kita kena belajar secara berkumpulan? Berikan alasan rasional lah. Okay, okay. Ini penutup cikgu lah. Kamu boleh buat ayat sendiri. Okay. Kesimpulannya, kita sewajarnya menjaga keselamatan diri ketika di rumah supaya tidak menjadi mangsa kepada jenayah pencurian. Itu ayat cikgu. Kamu juga boleh olah sendiri. Okay. Penutup. Kita perlulah menjaga keselamatan diri ketika di rumah supaya harta benda kita terselamat daripada dicuri. Pun betul. Tak ada masalah. Okay. Cuba buat ayat sendiri. Jangan terlalu terikat dengan apa yang cikgu berikan ni. Okay. Cuba fikir sendiri, buat ayat sendiri, berfikir luar kotak, asalkan benda tu rasional dan bertepatan dengan apa yang kita ulas. Janganlah tiba-tiba kita wajar menjaga keselamatan diri supaya kita lebih pandai dan bijak dalam mencari rezeki yang lebih. Tu tak sesuai, tak kena lah. Okay, kena rasional. Kenapa kena jaga keselamatan diri? Supaya tak menjadi mangsa kepada jenayah, supaya harta benda kita terselamat daripada dicuri, supaya kita tidak tercedera kerana kes-kes rompakan dan kecurian. Benda yang sesuai dan rasional. Okey, itu saja sebenarnya. Okey, jadi selepas kita rangka dalam jadual ulasan ni, okey, kita perlu tulis balik. Okey, tulis balik dalam bentuk perenggan. Ini bukan ulasan karangan lagi ni. Ini hanya jadual sebagai panduan saja. Okey, jadi bentuk akhir dia. Okey, jadi ini okey, jap cikgu ubah jap. Okey, jadi inilah bentuk karangan. Okey, ulasan. Inilah baru bentuk dalam bentuk perenggan. Tadi bukan lagi. Okey, tadi tu hanyalah dalam bentuk jadual. Okey, jadi kita cantumkan balik semua ayat dalam jadual tu, jadikan dia satu perenggan. Okey, pastikan karangan ulasan kamu ditulis dalam bentuk perenggan sebegini. Okey, satu perenggan saja dah cukup untuk karangan ulasan. Okey,
Jadi semoga kamu dapat manfaat dari apa yang cikgu berikan pada hari ini. Cikgu minta maaf kerana mungkin ada terdapat banyak kekurangan daripada pihak cikgu. Okay, melalui PDPR ni, okay, tak dapat nak tumpu sangat. Mungkin kesalahan ejaan apa semua tu. Okay, jadi semoga kita dapat menempuhi lah. Okay, kesukaran ni sama-sama. Dan cikgu harap kamu dapat siapkan modul kamu ni, okay, dalam buku karangan yang cikgu telah beri. Okay, tulis dalam buku karangan ulasan ni. Yang tertebasuh tu tak perlu, tulis je dalam modul tu. Cuma ulasan ni saja tulis dalam buku karangan. Okay, jangan tersilap. Okay, itu saja. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera.